Soalan berbunyi minta Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan apakah langkah yang diambil oleh kementerian terhadap impak projek ECRL terhadap biodiversiti di kawasan hutan simpan sehingga menyebabkan berlakunya konflik antara hidupan liar dengan manusia. B. Langkah bagi membantu penduduk yang terkesan dengan ancaman hidupan liar yang memasuki kampung. Sekian, terima kasih. Baik, sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Setiu. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam menerusi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara ataupun Perhilitan Semenanjung Malaysia sememangnya peka terhadap impak projek East Coast Rail Link ECRL kepada khazanah biodiversiti. Jabatan Perhilitan telah pun bekerjasama dengan penggerak projek iaitu China Communications Construction ECRL Sdn Bhd bagi melaksanakan Pelan Pengurusan Hidupan Liar atau apa yang kita biasa panggil sebagai Wildlife Management Plan. Dan antara langkah-langkah mitigasi yang telah dilaksanakan di sepanjang jajaran ECRL, pertama ialah penilaian impak alam sekitar, Environmental Impact Assessment EIA dengan izin sebelum memulakan suatu projek untuk mengenal pasti kesan kepada biodiversiti ekosistem termasuklah hidupan liar di kawasan tersebut. Kedua, mewujudkan koridor ekologi bagi membolehkan hidupan liar bergerak dengan selamat dan mengurangkan kesan fragmentasi habitat. Ketiga, melaksanakan pemantauan berterusan dan kawalan konflik manusia dan hidupan liar melalui khidmat nasihat dan pemasangan perangkap hidupan liar terhadap spesies yang tertentu. Keempat, menjalankan kajian konflik manusia dan gajah melalui pemasangan satelit collar pada kumpulan gajah untuk mengetahui pergerakan dan laluan gajah bagi menyediakan koridor hidupan liar yang sesuai. Kelima, melaksanakan program kesedaran awam kepada pekerja di tapak binaan ECRL. Dan keenam, menjalankan operasi penguatkuasaan di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 secara berkala di sepanjang laluan ECRL. Bagi membantu penduduk yang terkesan dengan ancaman hidupan liar yang masuk ke kampung, penduduk telah diberikan penerangan supaya mengambil beberapa langkah mitigasi. Pertama ialah memasang pagar yang sesuai di kawasan kebun, kandang ternakan dan kawasan rumah. Sekiranya perlu, memastikan kawasan semak di sekitar kebun, kandang ternakan dan persekitaran kampung dibersihkan secara berkala dan memasang lampu di sekeliling rumah pada waktu malam untuk mengelakkan hidupan liar menghampiri kawasan rumah. Sebagai mana dasar sedia ada, mangsa yang terlibat di dalam konflik manusia dan hidupan liar, mangsa ataupun waris yang terlibat dalam kes-kes yang melibatkan kecederaan atau kematian boleh mendapatkan bantuan di bawah kumpulan wang amanah bantuan mangsa serangan binatang buas di bawah kelolaan JKM. Seterusnya, kerajaan juga pada tahun 2024 telah memperkenalkan bantuan kerugian harta benda dan tanaman akibat serangan hidupan liar secara one-off untuk harta benda yang rosak ataupun kerugian dan musnah kerana serangan hidupan liar. Sehingga 31 Oktober 2024, jumlah keseluruhan pemohon yang telah terima inisiatif ini ialah sebanyak RM608,000. Terima kasih. Baik, saya jemput Setiu. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan, adakah kerajaan bercadang untuk menambah baik operasi menangkap hidupan liar ini? Seperti mana contoh di daerah Setiu yang kerap terkesan dengan serangan hidupan liar ini, di mana di Setiu belum ada pejabat perhilitan daerah Setiu. Yang ada sekarang hanya ada pejabat perhilitan daerah Besut yang cover dua daerah, Besut dan Setiu, dengan kaki tangan yang tidak mencukupi, hanya seramai 7 orang. Jadi adakah kerajaan bersedia untuk melakukan penambahbaikan dengan mewujudkan satu pejabat perhilitan di daerah Setiu sebagai satu daerah sering berlaku serangan hidupan liar? Buat masa ini kaki tangan yang ada sebagaimana saya sebut tadi hanya ada 7 orang, di samping
peralatan untuk melakukan operasi seperti perangkap, rifle yang terlalu terhad. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Kepada Yang Berhormat Setiu, sebagaimana saya maklumkan semalam sewaktu penggulungan belanjawan, kita tahu bahawa soalan pokok ialah soal kemusnahan habitat. Itu ialah masalah utama, dan kita mengaku bahawa dalam hal ini kita memang dengan izin we are playing catch up dengan konflik hidupan liar dan biodiversity. Jadi atas dasar itu kita memang dalam proses untuk menambah baik liputan perkhidmatan bagi perhilitan di seluruh negara, dan kita melihat setiap tahun ketika kita menyusun penyusunan staf, kaki tangan dan sumber, tentulah kita melihat kepada tempat-tempat yang mempunyai impak daripada kesan perhilitan yang kesan konflik yang tinggi. Ya, jadi kita maklum tentang perkara tersebut, sebab kalau kita punya kos OE ya, untuk perhilitan sama dalam tempoh 5 tahun, tetapi masalah habitat ini semakin serius, maka sudah tentu kita dapat lihat ada masalah ini akan menjadi berterusan. Jadi itu antara pendekatan yang kita telah ambil. Jadi di kawasan yang disebut oleh yang berhormat tadi, kita telah merujuk kepada Pelan Pengurusan Hidupan Liar, dan antara perkara yang telah dilakukan ialah pemasangan pagar elektrik di daerah Setiu, iaitu di Kampung Payung, dengan melibatkan sepanjang 25 km ya, dan kosnya ialah RM803,000, dan di Pelong yang melibatkan sepanjang 35 km dengan kos sepanjang RM1.4 juta. Cuma kita juga nak ingatkan, gajah ini antara binatang yang paling bijak. Pasang pagar elektrik tapi kita nak anggap itu akan selesaikan masalah semata-mata, tidak. Ya, kita kena pastikan pagar itu dapat diurus dengan baik, diselia dengan baik, dan di peringkat kerajaan perhilitan kita akan mainkan peranan, tapi kita minta juga kerjasama daripada penduduk kampung. Buat masa ini, pejabat perhilitan daerah Besut mempunyai pejawatan 8 orang, diketuai seorang ketua perhilitan daerah dan dibantu oleh 7 orang pembantu hidupan liar. Dan ia melaksanakan tindakan bagi konflik hidupan liar di Besut dan juga Setiu. Dan kita sememangnya dalam proses permohonan pertambahan kaki tangan dan perjawatan di semua daerah di Terengganu, terutamanya di Setiu. Terima kasih. Baik, saya jemput Sungai Siput. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Menteri, sejak akhir-akhir ini isu konflik di antara manusia dengan hidupan liar sentiasa menjadi perbualan, khususnya di kalangan masyarakat orang asli, di mana NGO masyarakat orang asli mendesak kerajaan campur tangan dalam menyelesaikan haiwan yang berkeliaran di kawasan perkampungan mereka yang mengundang kepada kebimbangan mengancam keselamatan nyawa mereka. Dan difahamkan punca bagi segala isu yang berbangkit ini adalah disebabkan projek-projek yang tidak dikawal di kawasan hutan untuk tujuan pembalakan, peladangan dan pelombongan. Jadi saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah langkah-langkah untuk memastikan pengambilan tanah bagi projek ECRL memenuhi aspek kemampanan ekologi agar kesan kepada ekosistem untuk kehidupan liar dan habitatnya terkawal. Sekian, terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih kepada Sungai Siput, antara kawasan yang terjejas dengan konflik manusia dan hidupan liar. Tapi ECRL dia tak lalu Sungai Siput lah buat masa ini. Cuma daripada jajaran ECRL ini, jajaran dia 665 km dan dia membelah Semenanjung sehingga ke daripada Gombak sehingga ke Kota Baru, dan ia memang melibatkan beberapa kawasan hutan simpan yang merupakan habitat kepada hidupan liar.
Jadi sebab itu aspek Wildlife Management Plan dengan izin atau Plan Pengurusan Hidupan Liar telah diberi perhatian dan ditetapkan sebagai satu prasyarat utama oleh pihak perkhidmatan dalam kelulusan laporan EIA. Dan untuk makluman, perkhidmatan telah pun memeterai perjanjian kerjasama dengan ISRL dalam pelaksanaan mitigasi hidupan liar. Perjanjian ini sah sehingga 2027 untuk menjamin kemampanan hidupan liar dan habitatnya. Untuk makluman semua yang berhormat, antara tahun 2018 sehingga 2024 ada 80,375 jumlah aduan konflik konflik manusia hidupan liar, ya, 80,375, yang mana ia telah kalau kita lihat bermula dengan 7,925 pada tahun 2018, kemudian naik kepada lebih 9,700, 11,800, 12,800, 13,000, 13,670 dan pada 2024 setakat ini 11,341. Kalau nilai kerugian pula, anggaran yang kita telah terima ialah daripada 2018 hingga 2024 setakat ini ialah hampir 62.5 juta ringgit. Kalau bermula 2018 ialah 3.8 juta ringgit, 2024 setakat ini ialah 7.35 juta ringgit. Tahun lepas dia menjangkau 11 juta ringgit. Jadi ini kita tahu ialah satu isu yang serius dan kita memerlukan satu pendekatan yang menyeluruh untuk kita memastikan masalah konflik manusia hidupan liar ini dapat kita tangani di samping memastikan kekayaan biodiversiti kita dapat kita pelihara sebaik mungkin. Terima kasih.